Pihak bank perlu memberi keutamaan dalam menyalurkan lebih banyak pelaburan dalam menjamin masa depan sumber-sumber makanan, air dan tenaga. Perkara itu ditekankan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua semasa mesyuarat tahunan Lembaga Gabungan Bank Pelaburan Infrastruktur Asia AIIB ke-7. Mesyuarat yang diadakan secara dalam talian itu bertemakan Sustainable Infrastructure Towards a Connected World. Semasa sesi meja bulat mesyuarat AIIB, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah selaku Gabenor Negara Brunei Darussalam di AIIB mengongsikan 3 bidang utama ke arah masa depan yang mampan dan berdaya tahan, antaranya memudahkan kerjasama strategik pelbagai hala antara penggubal dasar, perniagaan dan institusi-institusi pembangunan dalam menyediakan peluang-peluang baharu. Mesyuarat dipengerusikan oleh Gabenor AIIB Mongolia. Sejak tahun 2015, negara Brunei Darussalam komited untuk memainkan peranan dalam komitmen global untuk meneruskan agenda 2030. Salah satu mesej utama yang ditekankan dalam laporan kajian kebangsaan secara sukarela negara Brunei Darussalam VNR yang pertama yang dibentangkan secara maya di Forum Politik Peringkat Tinggi mengenai pembangunan mampan SDGs pada tahun 2020, iaitu Brunei akan mencapai matlamat pembangunan mampan sejajar dengan wawasan Brunei 2035. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua berucap demikian semasa bengkel VNR kedua bagi negara Brunei Darussalam. Our immediate action to strengthen data capacities has been fruitful with a strong partnership with the United Nations Economic and Social Commissions for Asia and the Pacific. We are now developing SDGs priority indicators for Brunei Darussalam, which will soon be uploaded into a data repository system called SDG Tracker. Majlis diteruskan dengan pelancaran akaun Instagram rasmi SDGs_Brunei yang akan menjadi salah satu platform media sosial yang digunakan untuk berkongsi pembangunan negara dalam SDG. Bengkel membincangkan usaha Whole of Nation termasuk cabaran dalam pelaksanaan SDGs. Acara diadakan di Dewan Teater Jabatan Perdana Menteri. Juga hadir timbalan-timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri. Jangkitan wabak coronavirus yang menjejaskan sektor makanan, pertanian dan perhutanan serta potensi pembekalan makanan di rantau ini menjadi kebimbangan utama. Melihat kepada kesan COVID-19, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan semasa persidangan mesyuarat Menteri-Menteri Pertanian dan Perhutanan AMAF kali ke-44 menekankan pentingnya ASEAN menumpukan kepada pemulihan ekonomi dan integrasi ekonomi digital terutama berkaitan krisis makanan, meningkatkan harga input makanan dan pertanian yang menyebabkan peningkatan kos logistik dan pengeluaran. Persidangan yang diadakan di Republik Demokratik Laos secara maya itu dipengerusikan oleh Tuan Yang Terutama Dr. Phet Phompipak, Menteri Pertanian dan Perhutanan Republik Rakyat Laos. Jemaah menteri juga menekankan pentingnya sektor makanan, pertanian dan perhutanan untuk memastikan kepentingan, keselamatan dan penghasilannya yang boleh dipasarkan ke negara-negara ASEAN termasuk fungsi berterusan aktiviti perniagaan dan sistem pertanian. Juga diadakan mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN mengenai pertanian dan perhutanan +3 ke-22 AMAF +3 dan mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN India ke-7 AIMMAF mengenai pertanian dan perhutanan.
Pameran program komuniti kursus Atelier Fashion dan Design Apparel atau KAFDA merupakan wadah bagi peserta program mempamerkan hasil rekaan di samping menyediakan peluang business matching dan mengenali dengan lebih dekat pengusaha-pengusaha tempatan dalam bidang industri tekstil dan kreatif. Pelancaran pameran dan penyampaian sijil disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Seramai 14 peserta mengikuti kursus yang mampu mencungkil bakat baharu dalam bidang rekaan dan pembuatan pakaian ke arah membangun dan mengembangkan belia dan komuniti tempatan menjadi masyarakat berdikari yang akan membantu mengukuhkan ekonomi tempatan. Selepas kursus ini, saya harap akan dapat mengeluarkan lagi produk dari kursus ini seperti textile design, pembuatan baju atelier fashion yang jarang ada di Brunei. Saya boleh belajar mendalami bahagian design dan cara untuk menjahit jenis-jenis mesin yang digunakan untuk membuat pakaian inilah. Pameran KAFDA disertai 4 syarikat tekstil di bawah program inkubator PPB yang diperkenalkan sejak tahun 2020. Pelancaran pameran berlangsung di sebuah pusat membeli belah di Berakas. Dalam memberi peluang kepada para penduduk kampung untuk berkecimpung dalam perniagaan secara kecil-kecilan, Majlis Perundingan Kampung Liang mengadakan tamuria di Taman Peranginan Sungai Liang. Pelancarannya disempurnakan oleh Awang Muhammad Yassin bin Haji Ahmad, pemangku pegawai daerah Belait. Pelbagai jenis jualan diketengahkan termasuk makanan dan minuman, buah-buahan dan sayur-sayuran serta hasil pertukangan tangan dan pakaian. Tamuria diharap sebagai asas untuk menjadikannya aktiviti bulanan bagi mempromosi produk kampung dalam membantu penduduk menjana ekonomi. Jabatan Kemajuan Pelancongan meneruskan kempen pelancongan domestik melalui acara Sabre Brunei Travel Fair. Pameran diadakan di Pusat Membeli Belah One City. Antara penyedia perkhidmatan pelancongan yang turut serta Angkasa Oud Agarwood, Syarikat Wirabina, Sibut Longhouse dan Pony Divers yang mempamerkan pelbagai produk dan aktiviti pelancongan. Pelbagai aktiviti menarik juga turut diadakan, antaranya KNK Mix and Match dan KNK Quiz untuk orang ramai dan pengunjung di petak pameran Jabatan Kemajuan Pelancongan. Maklumat lanjut untuk merancang percutian, layari laman sesawang www.brunaitourism.com. Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE Sekolah Bisnes mengadakan Escape Bazaar IBTE 2022. Bazar diadakan di IBTE Kampus Bisnes Gadong. Acara dianjurkan oleh pelajar-pelajar semester 3 IBTE Kampus Bisnes sebagai sebahagian daripada projek modul Event Management. Pelbagai aktiviti disediakan antaranya pertandingan isukan, pameran hidupan liar serta jualan. Projek adalah inisiatif untuk meningkatkan kualiti program ke arah menyediakan pelajar dengan pengetahuan dunia sebenar dan pengalaman holistik. Syarikat Innovero ditubuhkan bagi menyediakan penyelesaian penggunaan drone khusus dalam menyampaikan spektrum penuh kes penggunaan drone industri di negara ini. Syarikat tersebut menggunakan teknologi UAV untuk menambah baik dan menambah operasi sedia ada dalam perniagaan pelbagai industri. Ia juga membantu pelanggan mereka menyelesaikan lebih banyak kerja dalam masa yang singkat. Beroperasi sejak Julai 2019, pada masa ini, syarikat berkenaan mempunyai 10 orang pengendali drone dan 5 orang yang berkelayakan mengendalikannya. Macam-macam boleh punya package-nya. Kalau for pertanian, agriculture itu servisnya penyemburan racun dan baja. Kami charge 45 per hektar.
And then kalau media for photography, videography, starting price-nya RM88 for 30 minit. And then kalau mapping, starting price-nya RM50. Antara cabaran semasa menerbangkan drone adalah kawasan no-fly zone seperti kawasan harta persendirian dan lapangan terbang. So baru-baru ni kami baru siap projek di Kuching, Malaysia. And then recently je within this year kami dapat a few international clients, ada yang dari Singapore sama Japan. And then selain dari itu, we are currently undergoing kami punya ISO 45000 certificate, which is for occupational health and safety. So yang ini memudahkan kami untuk masuk dalam bidang oil and gas.